Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فسد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana kasih sayang limpah kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala yang himpun dengan kita, walaupun dalam keadaan maya, dalam Facebook, tapi setiap daripada perhimpunan yang maksud dia untuk meraih cinta dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memohon dan berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Allah sebut dalam Quran: fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ingatlah padaku, kata Allah, maka aku akan ingat pada kamu. Bersyukurlah, kata Allah, jangan kamu kufur. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana sampai saat dan ketika ni masih Allah bagi hayat pada kita, dan baki masa yang tinggal ni tak ada siapa tahu. Kalau Allah zahirkan kepada kita, saya, tuan-tuan, perempuan, kita semua, kalau ada stopwatch, kalau ada masa, dan Allah Ta'ala zahirkan timer dekat kita ni, kita berjalan, nampak timer tu. Timer apa? Timer countdown pengakhiran kehidupan. Agak-agaklah macam mana kehidupan kita sekarang ni, tak ada. Hidden. Benda ni hidden, disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita semua, tak ada siapa yang tahu bila saat terakhir kita akan duduk di dunia dan melangkah tinggalkan dunia. Tak ada siapa tahu. Hari ni berapa ramai orang atas muka bumi yang sedang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baru semalam kami duduk muzakarah, mesyuarat tentang agama. Tiba-tiba saya dapat berita daripada adinda saya, Ustaz Farhan Da'i, yang salah seorang daripada ayahanda kami, dan orang yang kami sayang, orang yang setiap kali kalau jumpa kami dia sangat gembira. Kali terakhir jumpa dia hari itu di Sri Petaling, satu orang yang sangat tawaduk, satu orang yang sangat baik akhlak dia. Dulu saya kenal dia dekat UPM, dan dia tak kenal saya pun. Dulu dia seorang pegawai besar dekat pusat kurikulum UPM, satu orang yang sentiasa dengan sunnah Nabi SAW. Saya kagum dulu masa tengah belajar, kalau tengok dia, kata Masya Allah, kata Tuan Haji ni jaga betul dia dengan sunnah. 10 tahun lepas tu saya pun selesai sebenarnya degree master. Saya dijemput untuk kuliah subuh di salah sebuah surau di Seri Kembangan. Saya pergi. Saya ingat lagi masa tu saya buka kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab Hikayatus Sahabah, pada bab kedua yang terakhir, pada kisah
yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas ibn al-Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan syahidnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Saya baca kisah ni. Ketika tu haji ni duduk di depan dan menangis teresak-esak. Saya tengok, kata, ya Allah, ni Haji Malik ni. Ini Haji Malik ni, ya Allah. Dulu dekat UPM, dia antara orang kuat pusat curriculum. Saya ingat sebab kita pun atlet duk main sukan. Kita duk pergi masuk bernama universiti punya games tu. Ya Allah, ni Haji Malik ni. Kita wish. Habis makan tu, kita duduk makan sama-sama. Saya ingat lagi kami makan nasi lemak daun pisang. Haji Malik pun duk cerita lagi tentang kuliah yang dia dengar tadi. Sambung pula menangis kat tempat makan. Lunaknya hati Haji Malik ni. Dan semalam tengah-tengah kami duduk sembang, tengah-tengah duduk mesyuarat bagaimana nak bangunkan agama dalam keadaan kita sedang PKP ni. Macam mana dakwah untuk terus dimajukan walaupun dalam keadaan pandemik ni. Walaupun masjid ditutup, walaupun surau tak dapat dibuat kuliah-kuliah, tetapi dakwah tak boleh henti. Dakwah tetap kena jalan hatta bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari Nabi wafat, ketika tu apa yang berlaku, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma yang sedang memimpin tentera yang tertahan kerana mendengar berita kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak kala dibaiat sebagai khalifah, kata jemaah yang Nabi SAW hantar untuk keluar, terus keluar. Apa makna dia? Walaupun apa musibah yang lebih besar nak dibandingkan dengan hari kewafatan baginda Nabi SAW. Itu pun Allah Subhanahu wa taala uji dengan kewafatan Nabi pun. Sahabat faham, kena juga bergerak kerja dakwah. Sebab tu ada live kuliah Zuhur ni, dan ada video-video pendek yang kita post dekat Facebook, hatta dengan jiran-jiran kita. Dan walaupun tak boleh nak duduk dekat, SOP tak boleh nak salam, tetap juga kalau mampu kita bagi salam daripada jauh, walaupun dalam keadaan penjarakan fizikal. Kita boleh juga bercakap, menceritakan kebesaran Allah. Hakikatnya tak ada alasan untuk da'i untuk tak buat dakwah. Bila dengar tuan-tuan duduk semalam mesyuarat, dengar Haji Malik yang telah meninggal dunia, kata subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa baru je jumpa dengan beliau, rasa baru je makan dengan beliau, rasa baru je mula rapat dengan beliau, ahli keluarga beliau. Tetapi ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian itu adalah satu perkara yang pasti. Siapa saja yang ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah pada satu masa dan ketika untuk mati, dia tak boleh lari daripada ketetapan Allah. Berikhtiar untuk terus sihat, berikhtiar untuk terus hidup, berikhtiar untuk terus berada dalam keadaan zahir dan batin yang baik. Ini ialah jalan mengutip pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia, kita termaktub dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Tetapi Allah sebut dalam Quran, inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami bentangkan, inna hadainahu as-sabil, kami bentangkan jalan di kalangan manusia untuk mereka pilih. Ada yang pilih untuk syukur, ada yang pilih untuk kufur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan setiap daripada pilihan kita di akhirat nanti kita akan bertanggungjawab. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat kehidupan kita atas dunia yang kita nak muzakarah tengah hari ini ialah berkenaan dengan bagaimana ketaatan para sahabat ridwanullahi ajma'in terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun terhadap perkara yang bertentangan dengan nafsu dan keinginan mereka. Kita ni hidup atas dunia, Allah bagi kat kita
nafsu. Kita nak ulang kaji sikit. Kalau kita kenal siapa musuh kita, insya-Allah kita akan berusaha untuk menghindarkan diri kita, untuk menyelamatkan diri kita daripada musuh kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar, sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa ada pen boleh catat, siapa tak ada pen cuba ingat dan cuba faham. Masa dulu kami duduk belajar, maka diceritakan oleh guru kami berkenaan dengan musuh yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan pada kita. Hamarad dushman charhe, dan bahasa Urdu. Hamarad dushman charhe. Musuh kita ada 4. Kalau dalam bahasa Urdu, kawan ni dos hai. Aap mere dos nahi, lekin ham Musalman bhai-bhai hai. Kita kawan, kita bukan kawan. Kita orang Islam bersaudara. Ham dos nahi, kita bukan kawan. Lekin tetapi ham sab bhai-bhai hai. Kita semua kawan, kita semua saudara-saudara. Kita saudara se-Islam. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, guru kami pesan apa? Ye dunia ke zindagi ek din khatam ho jayenge. Yang pertama sekali, kehidupan dunia ni akan habis dan kita sedang berusaha untuk balik ke negeri akhirat dalam keadaan Allah Ta'ala terima dan redha pada kita. Jadi perjalanan tu bukan mudah, walaupun perjalanan tu singkat. Nabi beritahu, umur umat aku baina 70 baina 60 wa 70. Umur umat aku adalah di antara 60 tahun ke 70 tahun. Dan dalam jangka masa yang pendek ni kita sedang mengorak langkah untuk balik dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam perjalanan tu kita akan berdepan dengan ujian yang akan menyebabkan hati kita terkeliru dan tergelincir daripada ketaatan kepada Allah. Jadi untuk kita lebih mudah, untuk kita faham, untuk kita melangkah dalam redha Allah, jadi kita kena 4 musuh. Hamara dushman care. Musuh kita ada 4. Dalam bahasa Urdu nak eja dushman, dal, shin, mim, nun. Dal, shin, mim, nun. Yang pertama, dal. Hamara pehle ke dushman kya? Apakah musuh pertama kita? Yang pertama, dal. Dal ye kya? Ye dunia. Dal apa dia? Dunia. Dunia ni musuh kita. Siapa saja yang buat keputusan berkawan dengan dunia, dia takkan dapat jumpa hakikat bahagia yang sebenar. Dunia jambatan untuk kita bergerak ke negeri akhirat. Setiap orang kena berjalan atas dunia, kena dalam keadaan faham dunia bukan tempat tinggal, tetapi dunia ni tempat meninggal. Setiap orang yang berjalan atas dunia, kalau dia singgah dan buat rumah untuk hidup atas dunia, maka dia akan gagal. Sebab tu dunia cuma tempat persinggahan, tempat kita lalu. Apa saja yang kita himpunkan, hakikatnya untuk kita tukar kepada kehidupan kita di negeri akhirat. Ada orang kata, habis tu Ustaz Abdul Rahman bin Auf macam mana? Bukankah dia satu orang yang kaya? Wallah, Islam tak pernah larang siapa-siapa nak jadi kaya. Bahkan sebahagian daripada kekayaan yang kita ada dan miliki, itulah untuk kemanfaatan agama dan kebaikan agama. Salahkah jadi kaya? Tak salah. Salahkah ada dunia? Tak salah. Yang salahnya dunia tembuih masuk dalam hati. Itu yang salah. Kalau ada dunia dipegang dengan tangan, tak kala agama yang dijunjung di atas kepala nak jatuh, maka kita lepaskan dunia untuk selamatkan agama. Maka itulah hakikat orang yang zuhud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abdul Rahman bin Auf pernah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu kata Makkah, riuh rendah berdebu kata Madinah, tiba-tiba riuh rendah kota Madinah. Maka apa yang berlaku? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin telah tanya kepada khadimah beliau, kata apa yang sedang berlaku, kenapa tiba-tiba Madinah jadi riuh? Maka khadimah beliau kata, wahai ummul mukminin, sesungguhnya barang-barang dagangan Sayyidina Abdul Rahman ibn al-Auf baru saja
masuk ke kota Madinah. Orang ramai bergembira, bersorak. Kata Sayyidatuna Aisyah, aku lebih suka, alangkah baiknya seandainya segala harta ini diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah cuma cakap seorang-seorang bermonolog, tapi perkataan tadi itu telah sampai ke telinga Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf bila dengar saja Sayyidatuna Aisyah cakap macam tu, terus dia bertemu dengan Sayyidatuna Aisyah, kata, wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya harta-harta aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini para sahabat mereka juga risau kalau dunia bagi kesan pada hati mereka. Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu taala anhu, satu orang imam yang begitu hebat keadaan keilmuan dia, satu orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari tengah mengajar, tiba-tiba datang satu orang lelaki bergegas kepada dia, kata, wahai imam, sesungguhnya aku ada berita buruk nak disampaikan kepada kamu. Wahai imam, kapal yang membawa barang dagangan kamu telah terbakar. Tuan-tuan bayangkan, Imam Abu Hanifah duduk tengah mengajar, dapat berita barang dagangan dia terbakar. Dia terdiam, dia tengok dekat dada dia, lepas tu dia angkat kepala dia, kemudian mulut dia kata Alhamdulillah. Jadi lelaki yang bawa berita tadi pun pergi. Tak lama lepas tu datang pula lelaki tadi bergegas sekali lagi, wahai imam, ketahuilah, aku minta maaf, khabar gembira kepada kamu, yang terbakar tadi bukan kapal kamu, kapal orang lain. Imam Ahmad bin Hanbal diam, dia tengok dada dia, sudah angkat kepala dia, dia kata Alhamdulillah. Jadi pelajar jadi pelik, yang bawa berita tu jadi pelik. Maka mereka kata, wahai imam, aku hairan, tak kala kali pertama datang berita bahawa kapal kamu terbakar, kamu diam, kamu tengok dada kamu dan kamu kata Alhamdulillah. Kali kedua datang lelaki ini bawa berita gembira bahawa kapal kamu tak terbakar, dan kamu tengok dada kamu kata Alhamdulillah. Wahai imam, kami tak faham. Kata Imam Abu Hanifah, demi Allah, ketika kali pertama lelaki ni yang bawa berita ni datang bagi tahu kepada aku, kata kapal aku terbakar, aku tengok hati aku, dan hati aku sikit pun tak rasa sedih, dan hati aku sikit pun tak rasa gelisah, hati aku sikit pun tak rasa bergoncang, dan hati aku sikit pun tak terkesan dengan berita tadi. Lantas aku kata Alhamdulillah. Kerana apa? Langsung hati tak terkesan dengan musibah. Tak kala lelaki tadi datang balik, beritahu, wahai imam, sesungguhnya khabar gembira, aku tersilap bahawa yang terbakar tadi bukan kapal kamu, yang terbakar kapal orang lain. Kata Imam Abu Hanifah, aku tengok balik hati aku, dan sikit pun hati aku tak rasa gembira dengan berita tu, sedikit pun hati aku tak rasa suka dan seronok dengan berita tu. Hati aku sikit pun tak terkesan dengan berita tu, dan aku kata Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam mana dengan hati kita? Hati saya yang cepat sangat terkesan dengan dunia. Berita-berita datang pada kita, cepat sangat kita rasa dengan perasaan yang kadang-kadang hilang pengharapan kepada Allah. Nabi ialah orang yang paling dahsyat diuji. Sebab tu saya akan bawa satu kisah
berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Tatkala Nabi SAW sampai saja di kota Madinah, meninggalkan kampung halaman yang dicintai oleh baginda, yakni di Mekah, Nabi SAW buat dakwah sungguh-sungguh di Madinah. Jauh di lubuk hati baginda kerinduan yang mendalam terhadap kota Mekah. Sehinggalah 6 tahun berlalu berada di Madinah, Nabi SAW mimpi dengan satu mimpi yang amat mengembirakan baginda Nabi SAW. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi Nabi tunaikan umrah pada tahun tu. Tuan-tuan sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi telah bagi tahu kepada para sahabat tentang mimpi ni. Para sahabat begitu gembira. Pada tahun ke-6 Hijrah, para sahabat telah bersiap untuk menyempurnakan mimpinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mimpi, para nabi kalau mimpi itu bukan macam mimpi kita. Mimpi kita, Imam Ibn Sirin kata ada 3. Mimpi kita ada 3 jenis. Yang pertama, mimpi disebabkan oleh gangguannya syaitan. Yang kedua, mimpi daripada petanda alamat yang benar, termasuklah bermimpi bertemu dengan Habibuna baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, mimpi disebabkan oleh zahir kita, disebabkan oleh keadaan emosional kita, emosi, condition kita. Ini 3 jenis mimpi. Tetapi mimpi para nabi ialah wahyu, ialah benar. Ketika mana Sayyidina Ibrahim alaihissalam bertemu dengan anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam, Allah sebut di dalam Al-Quran, inni ara fil manam, sesungguhnya wahai anakku, aku melihat dalam mimpi yang aku menyembelih kau. Fanzur madza tara, dan apa pandangan kamu? Apa kata Nabi Ismail bila meyakini, memahami bahawa bapaknya Nabi Ibrahim ialah Rasul? Nabi Ismail kata apa kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ismail beritahu, wahai ayah, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat apa yang diperintahkan oleh Allah pada kamu, kamu akan mendapati aku di kalangan orang yang sabar. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Apa yang Allah perintah? Allah perintah izbahuk, untuk sembelih. Ini bukan cerita tentang hidup, ini cerita mati. Kalau ini perintah Allah, kalau ini apa yang Allah nak, kalau ini apa yang Allah inginkan, walaupun kehendak kehidupan kita untuk terus hidup atas dunia, tuan-tuan, mana ada orang nak mati cepat? Melainkan orang tu memang stres dan kecewa dalam diri dia. Dia kata baik aku mati je lah. Ada orang yang stres dengan kehidupan dia, stres dengan diri dia, stres dengan keluarga dia, stres dengan macam-macam. Dan dia kata baik aku mati lagi bagus ya, hidup di dunia lagi teruk ya. Ada orang macam tu. Berapa ramai orang, dan berapa banyak berita yang kita dah tengok. Awal-awal dulu musim PKP, saya minta maaf. Kita dengar berita, kita baca berita, satu orang yang tertekan kerana dibuang kerja, naik atas jambatan, nak bunuh diri kerana tak mampu lagi nak hidup, kerana dia rasa rezeki daripada kerja dia. Ini salah faham yang cukup besar yang datang dalam hati umat ni. Bila salah faham berkenaan kemampuan dia, kebolehan dia, menjadi asbab dia berdiri di atas kaki dia. Demi Allah, kita bukan siapa-siapa, kita cuma hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikat kehidupan ini untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Ada orang yang kena buang kerja dalam musim PKP, stres, dia naik atas jambatan, dia terjun nak bunuh diri dalam sungai. Terjun tuan-tuan. Mati bukan satu benda yang mudah, mati bukan satu benda yang indah. Mati ni satu benda yang payah. Mati ni pengakhiran kehidupan dan permulaan kehidupan yang tak ada lagi mati selepas tu. Kalau satu orang yang dicampak masuk neraka, Allah firman, la yadhuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula wa waqahum azabal jahim.
dalam tu tak ada lagi mati. Kerana mati ialah sekali yang kamu rasa dulu atas dunia aja, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mati ni bukan mudah. Orang yang nak bunuh diri tadi terjun daripada jambatan masuk dalam sungai, tujuan dia nak bunuh diri, dia pilih nak mati lemas. Tiba-tiba nampak buaya, tuan-tuan, berenang balik pergi tepi. Berenang pergi tepi. Dia niat nak mati apa? Nak mati lemah, bukan nak mati kena makan buaya. Jadi bila nampak buaya, lari pergi tepi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak jadi mati. Tuan-tuan, mati ni bukan mudah. Mati adalah satu perkara yang sangat susah. Bila Nabi Ismail AS dengar saja Allah Subhanahu Wa Taala datangkan perintah melalui mimpi ayah dia, dia kata apa? InsyaAllah satajiduni insyaAllah minas sabirin. Kamu akan mendapati aku, wahai ayah, di kalangan orang yang sabar. Ini kefahaman Nabi Ismail. Mimpi para Nabi itu benar. Begitulah bila Nabi SAW mimpi tunaikan umrah, 1,400 orang siap bergerak daripada Madinah, bermiqat di Bir Ali dengan ihram, bertalbiyah, berjalan kaki, unta, bawa senjata sebagai apa-apa, takut apa-apa berlaku di tengah jalan, persiapan. Kemudian 400 lebih kilometer. Bukan mudah. Kita naik bas daripada Mekah, Madinah pun macam-macam komplain dekat Mutawif. Mereka jalan kaki sampai saja di kota Mekah, sampai saja di Hudaibiyah. Orang Quraisy tahan. Dalam keadaan itulah berlaku pelbagai rundingan. Orang Quraisy hantar wakil demi wakil agar mereka orang Islam tak tunaikan umrah pada tahun tu. Tuan-tuan, puan-puan boleh bayangkan tak? Kita dah niat ni nak tunaikan umrah, dah bayar penuh ni dengan travel agent, dah minta dia buat visa apa semua, dah buat kenduri doa selamat lah dekat rumah, dah buat persiapan, dah beli kain ihram semua dah. Mutawif beritahu, insya-Allah tuan-tuan, kita akan masuk Mekah dulu. Jadi daripada airport dah boleh pakai dah kain ihram. Ada yang semangat dekat airport dah pakai kain ihram, bukan setakat pakai, siap itibak lagi. Tuan-tuan tahu tak itibak? Ni kalau pakai ihram, keluarkan bahu sebelah kanan. Ni kita panggil itibak. Sunnah beritibak ni di depan Kaabah ketika bertawaf. Di situ saja sunnah untuk kita itibak. Selesai daripada tawaf, nak salat sunat, tawaf dekat belakang makam Ibrahim tu, kita kena tutup balik bahu. Ramai orang masih itibak dalam salat tu. Dah makruh hukum dia. Kemudian kita nak pergi pula sa'i, ketika tu pun tak payah itibak. Masih juga ada orang itibak dekat tempat sa'i. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kadang-kadang semangat kita nak tunaikan umrah. Ada orang daripada airport lagi dah itibak dah, punya seronok sebab nak tunaikan umrah, nak ziarah Baitullah dalam flight. Semangat seronok ni sampai dekat airport Jeddah, lalu immigration tiba-tiba scan visa. Immigration Saudi kata, minta maaf, haji punya visa ni tak valid ni. Visa haji ni tak valid ni. Kami tak benarkan haji masuk untuk tunaikan umrah. Kami tak benarkan haji masuk ke Mekah ni. Minta maaf, haji diminta untuk balik. Kata, kalau kita lah dalam keadaan macam tu, dah siap, dah buat kenduri, agak macam mana perasaan kita? Bayangkan begitulah para sahabat, bukan naik fly aircon, bukan makan nasi lemak sedap rendang dekat atas flight. Mereka jalan kaki, maka naik unta, melalui perjalanan yang payah, dalam keadaan ihram yang dijaga, dalam keadaan berpeluh, melekit dan susah, penat dan lelah. Tiba-tiba orang Quraisy tahan, kata, tahun ni kami minta supaya balik, tak tunaikan haji, tak boleh tunaikan umrah. Tuan-tuan membayangkan berapa keadaan para sahabat. Bahkan beramai orang yang dihantar untuk buat perundingan. Sebenarnya memang kita ada hak untuk halang orang Islam, kerana Kaabah milik Allah. Siapa-siapa pun boleh datang untuk bertawaf di Kaabah,
untuk berumrah. Walaupun ketika zaman jahiliah ramai orang datang tunaikan umrah dalam keadaan yang menjauhkan diri mereka daripada Allah, dalam keadaan bertelanjang, bertawaf. Ramai orang yang macam tu. Akhirnya mereka hantar satu orang lelaki yang bernama, apa nama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Urwah ibn al-Mas'ud. Urwah ibn al-Mas'ud ni, dia satu orang yang belum Islam ketika tu. Dia dihantar oleh orang-orang Quraisy untuk buat rundingan, untuk diberi nasihat agar orang Islam balik. Sampai Urwah bin Mas'ud tengok keadaan orang Islam. Apa yang Urwah bin Mas'ud buat? Dia datang balik jumpa dengan Abu Sufyan, dengan orang Quraisy. Dia kata, wahai Abu Sufyan, wahai orang Quraisy, aku telah melihat bagaimana keadaan kaisar dan raja dan rakyat dia. Aku pun telah melihat bagaimana keadaan Kisra dan rakyat dia. Wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbah li ashabi Muhammadin Muhammadah. Aku tak pernah tengok bagaimana kecintaan satu orang mencintai satu orang seperti mana cintanya sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Begitu keadaan, kata Urwah bin Mas'ud, wahai Abu Sufyan, biarlah mereka masuk. Orang Quraisy tak puas hati. Apa mereka buat? Mereka telah hantar Suhail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Masa tu Suhail belum Islam lagi. Sampai je Suhail, maka orang Islam kata, kalau Suhail yang datang, pasti mereka ajak untuk buat rundingan, untuk buat perjanjian. Maka berlakulah ketika tu perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan puan-puan, kita dengar betul-betul apa yang keadaan yang berlaku dalam perjanjian ni. Kalau kita tengok dan kita berada pada masa tu ketika perjanjian ini ditulis, yang berunding sendiri ialah Rasulullah. Suhail, wakil orang Quraisy yang begitu membenci Rasulullah, dihantar sebagai wakil agar digagalkan dakwahnya orang Islam. Suhail duduk dikelilingi oleh para sahabat, tukang catat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mula catat dengan permulaan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, Ar-Rahman Ar-Rahim ni siapa? Kami tak kenal. Padam. Cukup dengan Bismillah. Kaku Sayyidina Ali, kaku. Nak padam. Allahu Akbar. Tak tergamak nak padam perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sehingga Nabi beritahu, Nabi ummi, Nabi tak boleh tulis, Nabi tak boleh baca. Nabi kata, wahai Ali, mana yang ada tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim, tunjuk pada aku. Sehingga Ali tunjuk dan Nabi sendiri padam dengan tangan Nabi SAW yang mulia. Dan dimulakan perjanjian tadi dengan nama Muhammad bin Rasulullah bersama dengan Suhail bin Amru, wakilnya Quraisy. Suhail kata, Muhammad Rasulullah. Siapa dia Rasulullah? Kalau kami yakin, kami mengaku dia Rasulullah, tak jadi perjanjian ni. Tulis Muhammad bin Abdullah. Allahu Akbar. Kalau kita ada dekat situ masa perjanjian tu, macam mana agak-agak merah wajah sahabat, tahan marah. Betapa Amru tak hormat dengan Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan sekalian, Amru ni satu orang, Suhail bin Amru ni pemidato yang cukup terkenal di kota Mekah. Kalau dia berpidato tentang seseorang agar dicintai, maka orang akan mencintai orang tu. Kalau dia berpidato terhadap seseorang agar dibenci orang tu, orang akan jadi benci terhadap orang tu. Ini kepitahan Suhail. Lidah dia tajam macam pedang. Sebab tu pernah Sayyidina Umar Al-Khattab beritahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya kau izinkan, aku nak pergi kepada Suhail, cabut keluar rahang daripada mulut dia. Makna dia apa? Sayyidina Umar minta untuk tarik keluar mulut Sayyidina Suhail. Nabi kata, wahai Umar, jangan buat apa yang kamu nak buat tu. Satu hari nanti kamu akan mendapati Suhail berada di satu tempat
yang akan membanggakan dan menyejukkan hati kamu. Tuan-tuan, saya tak mau cakap banyak tentang cerita Suhail. Ini kitab yang saya susun, Ibadur Rahman. Bukan kata cerita Suhail. Di dalam ni saya himpunkan kisah keluarga Sayyidina Suhail bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Dahsyat kisah dia, dahsyat keislaman dia, dahsyat perjuangan dia setelah dia masuk Islam. Ini Suhail bin Amru yang menjadi wakil orang Quraisy di dalam perjanjian Hudaibiyah. Saya tak mau cerita sampai habis kisah Suhail bin Amr. Tuan-tuan, saya nak fokus kepada kisah perjanjian Hudaibiyah. Ketika mana Suhail bin Amr minta untuk dipadam Rasulullah agar diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Para sahabat merah muka mereka, tahan marah. Sayyidina Ali karramallahu wajah yang tulis pun menahan keadaan marah dia. Nabi kata, wahai Ali, mana Rasulullah tadi tunjuk pada aku padam. Akhirnya Nabi telah padam dengan nama Nabi, dan tertulislah Muhammad bin Abdullah. Mula-mula perjanjian tak tulis lagi, sahabat dah marah dah. Sahabat dah rasa, ya Allah, betapa Suhail nak hina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat sikit pun tak ada perubahan pada wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sikit pun marah tercorek pada muka Nabi. Nabi bukan macam kita. Kepentingan dan keinginan Nabi ialah agar hidayat masuk dalam hati umat ni. Walaupun dia orang yang memusuhi Allah, walaupun dia orang yang melawan, menentang agama, keinginan da'i ialah untuk melihat agama masuk dalam hati-hati setiap daripada manusia. Ini Nabi SAW. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, maka mulalah menulis berkenaan dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, mereka minta agar orang-orang Islam tahun ni balik 400 lebih kilometer jalan kaki. Pertama sekali perjanjian Hudaibiyah tertulis apa dia? Tahun ini umrah tertahan, orang Islam kena balik dan datang balik untuk tunai umrah tahun depan. Masya Allah, macam mana keadaan para sahabat, makin membuak-buak perasaan marah mereka. Kerana mereka ikut Nabi, mereka nak tunaikan umrah, mereka nak sempurnakan ibadah ni. Dan Nabi kata, baik, itu yang pertama. Nabi setuju. Ya Allah. Yang kedua, siapa saja kita buat genjatan senjata selama 10 tahun. Genjatan senjata selama 10 tahun. Orang Islam sedang menang. Orang Islam tengah kuat. Tiba-tiba orang kafir minta genjatan senjata 10 tahun. Ya Allah. Apa yang berlaku? Nabi terima. Yang ketiga, siapa saja yang masuk Islam setelah daripada perjanjian Hudaibiyah ni, maka kena hantar balik. Kena hantar balik. Siapa-siapa di kalangan orang-orang Islam yang murtad, keluar daripada Islam lepas perjanjian Hudaibiyah ni, harus dibiarkan. Tuan-tuan puan bayangkan bagaimana berat sebelahnya perjanjian ni. Sahabat langsung tak setuju kalau ikut hati mereka. Tetapi mereka menekan nafsu mereka kerana perjanjian ini telah dipersetujui oleh baginda Nabi SAW. Bayangkan Suhail bin Amru dengan gembira dan rasa menang bawa balik perjanjian ni. Lantas ditunjukkan kepada orang-orang Quraisy terhadap perjanjian yang dirasakan mereka telah menang. Maka tertahanlah umrah orang Islam pada tahun itu bersama Rasulullah. Tuan-tuan, bila mana orang Islam tertahan umrah dia, maka Nabi kata apa? Maka cukur dan sembelihlah binatang. Dan sebab apa? Nak keluar daripada ihram. Satu orang sahabat pun tak ikut. Nabi masuk dalam kemah Nabi. Ketika itu isteri yang Nabi bawa ialah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi berkata, wahai Ummu Salamah, aku telah perintahkan kepada para sahabat untuk bercukur dan menyembelih, tetapi tak ada siapa yang taat. Tuan-tuan, Nabi balik dalam kemah, Nabi mesyuarat dengan isteri Nabi. Apa kata Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, Tuan buatlah dulu, nanti mereka akan taat, mereka akan ikut. Nabi SAW telah keluar, Nabi telah menyembelih dan Nabi telah bercukur.
Dan para sahabat telah melihat apa yang Nabi buat, mereka ikut. Disebut dalam riwayat sebahagian mereka dalam keadaan hati yang begitu marah, tetapi tetap mereka tekan jiwa mereka mentaati Nabi SAW. Mereka cukur rambut mereka, mereka cukur kepala mereka dalam keadaan mengalir-ngalir darah. Tuan-tuan boleh faham tak bagaimana keadaan para sahabat hati mereka? Mereka geram sangat dengan orang-orang Quraisy. Yang pertama, mempersendakan Allah dan Rasul. Yang kedua, yang begitu meletakkan perjanjian yang berat sebelah, yang nampak pada zahir dia sikit pun tak ada keuntungan pada orang Islam. Dah berjalan jauh dah buat susah dah lalu dengan payah dah menyempurnakan talbiyah, dah sempurnakan miqat datang nak tawaf, nak sa'i, nak tahallul, selesai. Bukan lama pun kerja umrah sekejap je tuan-tuan, sejam selesai. Tetapi bagaimana keadaan orang Quraisy saja nak menyakiti Nabi dan para sahabat. Para sahabat kalau mereka nak perang, mereka siap, mereka dah berbaiat untuk mati di bawah pohon Bai'atul Ridwan ketika mana Hudaibiyah ni berlaku, ketika mana mereka menantikan Uthman bin Affan, dapat berita Uthman kena bunuh, mereka dah berbaiat untuk mati. Tetapi begitulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah keadaan lunaknya hati Nabi. Mereka para sahabat tahan marah mereka, para sahabat tahan hati mereka, sehingga Sayyidina Umar tak tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, bukankah dia Rasulullah? Ya, kata Abu Bakar. Bukankah Allah dengan kita? Ya, kata Abu Bakar. Bukankah kita ni Islam? Ya, kata Abu Bakar. Bukankah mereka orang kafir? Ya, kata Abu Bakar. Kenapa kita ikut mereka? Kenapa kita dengar cakap mereka? Kita tunaikan apa yang mereka nak? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, ta'ala, baginda tu kan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar punya logik senang. Logik Sayyidina Abu Bakar, taat pada Nabi berjaya, ingkar pada Nabi gagal. Walaupun yang kita taat tu nampak macam tak logik. Inilah Islam, is beyond the logic. Siapa saja yang mengkaji bagaimana kehidupan para sahabat, mereka akan melihat bagaimana miracle, bagaimana keajaiban yang berlaku dalam kehidupan sahabat kerana hanya mereka melunaskan ketaatan kepada Allah dan Rasul sungguh-sungguh. Sehingga apa yang berlaku kepada orang-orang terdahulu di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu bahkan berlaku pada para sahabat. Cuma mereka bukan Nabi, dan itu bukan mukjizat. Nabi Musa AS, Allah perintah ketuk tongkat pada laut, maka terbelah 12 lorong. Para sahabat ketika peperangan bertemu dengan Parsi, Nabi dah wafat, Nabi dah tak ada dengan mereka. Mereka melintas sungai dalam keadaan kuda langsung tak basah kaki-kakinya. Kaki kuda tak basah, mereka lintas sungai di atas air. Tak payah Allah belah sungai untuk lalu di dasar, mereka lintas sungai di atas air. Keadaan keajaiban yang begitu banyak berlaku. Kerana apa? Mereka memiliki keyakinan yang cukup hebat. Bantuan ghaibiyah Allah turun kepada mereka kerana iman yang diusahakan di dalam hati-hati mereka. Begitu keadaan yang Allah nak kita faham. Dan mereka bersyukur, dan Nabi perintahkan sahabat untuk balik. Dalam perjalanan balik tuan-tuan, baru je bergerak nak balik ke kota Madinah, Jibril AS turun. Jibril AS turun, bawa satu ayat, bawa 4 ayat daripada ayat yang kita duk baca dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah membuka kepada kalian satu pembukaan kemenangan yang nyata. Allah Ta'ala beritahu dekat para sahabat. Allah endorse sahabat. Allah kata apa? Kalian menang dah. Kalian menang dah. Tuan-tuan, mereka masuk buat umrah ke? Tak. Mereka bersa'i di antara Safa dan Marwah ke? Tak.
Mereka tak buat umrah pun. Mereka cuma taat kepada Nabi. Dalam keadaan hati mereka begitu ditekan, dalam keadaan menyempurnakan ketaatan tu, Allah bagi tahu bahawa mereka menang dah. Menang bukan sebab mereka buat umrah, tapi menang sebab mereka taat kepada Allah dan Rasul. Siapa saja nak menang atas dunia ni, nak menang kat negeri akhirat ni, hadirkan ketaatan yang sepenuhnya kepada Allah dan Rasul. Jangan tanya sebab. Allah tahu tanya sebab. Umar Al-Khattab tanya sebab pada Sayyidina Abu Bakar kan. Sayyidina Umar tanya sebab. Bukankah dia Rasulullah? Bukankah kita orang Islam? Bukankah mereka orang kafir? Bukankah Allah dengan kita? Kenapa? Ini kita suka tanya. Salah katanya kenapa? Tak salah. Tetapi hakikatnya untuk apa kita tanya kenapa? Kalau kita tanya kenapa, sepertinya para Nabi alaihimussalatu wassalam di dalam Al-Quran, ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam tanya kepada Allah berkenaan bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan yang mati, kerana ingin menguatkan, ingin mengistiqamahkan diri mereka, tak ada masalah. Tapi bila kita tanya mengapa, kerana syak, ini masalah. Ada orang yang syak dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang syak dengan kayu sugi. Contoh. This is just a wood. Ini cuma kayu. What's the big deal? Contoh. Ini bukan kayu. Ini satu sunnah yang Nabi ambil berat. Sehinggalah Nabi SAW wafat. Nabi masih minta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk sugi mulut Nabi SAW. Orang Islam tak berapa ambil berat tentang sugi ni. Sehinggalah beberapa tahun yang lepas keluar kajian saintifik di dalam American Journal berkenaan dengan scientific studies berkenaan dengan khasiat yang ada pada sugi. Masa tu baru ramai orang kata, tengok kan ada banyak khasiat, sebab tu Nabi pakai. Kan banyak khasiat, sebab tu Nabi pakai. Salahkah kajian tu? Tak salah. Tapi yang rugi ialah bila kita amalkan sugi ni, kita kata kita amal sugi ni untuk dapatkan khasiat dia, rugi sikit lah. Sebab apa? Kita amal sugi ni, orang yang beriman benar kepada Allah dan Rasul, dengan mencintai Nabi, dia kata saya beramal dengan sugi ni kerana 1400 tahun yang lalu kekasih saya Nabi SAW beramal dengan sugi ni. Tak kiralah ada scientific data ataupun tidak, ada khasiat ataupun tidak, saya tak peduli. Yang saya tahu, kekasih saya baginda Nabi SAW dulu amalkan benda ni, sebab tu saya amal. Ini iman, mentaati apa yang diperintahkan, yang diamalkan oleh Nabi SAW, walaupun kadang-kadang bertentangan dengan logik akal. Tuan-tuan, sahabat masa nak balik turun ayat di surah Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina, Allah endorse sahabat dah menang dah, kerana mereka tekan nafsu mereka untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tu saja, Allah sambung, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah ampunkan dosa kamu sebelum dan selepas. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yutimma ni'matahu, dan dia yakni Allah menyempurnakan nikmatnya dalam keadaan menunjukkan jalan yang lurus, jalan hidayat yang lurus kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmat ni. Liya wa yutimma ni'matahu 'alaika, ke atas kamu, wa yahdiyaka, dan bagi petunjuk kepada kamu, siratan mustaqima, jalan yang lurus. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, dan Allah sendiri akan hadir bagi bantuan kepada kalian dengan bantuan yang aziz. Kalau Allah bantu, siapa boleh kalahkan? Tahun tu ialah tahun ke-6 Hijrah. Tahun tu ialah tahun yang mereka nak tunaikan haji tapi terhalang. Tahun tu Allah kata mereka menang. Tahun tu Allah kata mereka berjaya.
Tahun tu Allah kata bantuan Allah bersama dengan mereka. Tahun depan berlakunya peperangan Khaybar. Orang Yahudi semua tewas dan dihalau keluar daripada kota Madinah. Kemudian tahun selepas itu berlaku Fathul Makkah. 10,000 tentera Islam telah menakluki kota Makkah. Cash 2,000 orang masuk Islam. Bulan Ramadan tanggal 21 hari bulan. Kemudian bulan Syawal berlaku perperangan Hunain. Seluruh daripada kabilah Thaqif telah masuk Islam. Sehinggalah berlaku pada tahun yang seterusnya peperangan Tabuk sehingga membawa kepada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Allah Taala sebut apa? Ketika mana mereka sahabat mentaati Allah, balik mereka walaupun nampak zahirnya gagal, tak dapat tunaikan umrah, tetapi Allah bagi tahu apa? Mereka berjaya dah. Allah ampunkan dosa mereka. Allah tunjukkan jalan kesempurnaan di dalam agama, tunjuk jalan yang lurus, dan Allah bagi tahu satu benda yang duit tak dapat beli dan siapa pun tak dapat nak beli. Tak ada harta dunia yang dapat bagi. Allah kata apa? Perkara ni Allah bagi kepada orang yang memilih untuk mentaati Allah, meletakkan nafsu dia di belakang. Apa dia? وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Huwa alladhi anzala as-sakinah. Hakikatnya kata Allah, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang yang beriman, liyazdadu, untuk meningkatkan imanan ma'a imanihim, iman di atas iman yang sedia ada dalam hati mereka. Allahu Akbar, tuan-tuan, bukan senang. Tetapi itulah jalan yang mereka tunjuk. Itulah jalan yang mereka lalu. Itulah jalan yang Allah redha. Itulah jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kita lalu untuk kita sampai pada destinasi mereka. Kerana apa? Mereka adalah orang yang memahami bahawa kehidupan akhirat adalah kehidupan sebenar. Kita balik kepada kita punya yang perkara tadi. Musuh yang pertama kita ialah dunia. Dushman hamara char, dushman pehle dunia. Ye dusri ke dushman apa? Shin, syaitan. Ini yang sahabat, ini yang mereka dapat lawan. Mereka dapat memahami dengan sebenarnya syaitan itulah musuh. Syaitan akan ajak kita. Allah tak sebut dalam Quran la tattabi'u syaitan, jangan ikut syaitan. Tak. Allah sebut apa? La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ajak kita melangkah. Syaitan ajak kita melangkah selangkah demi selangkah. Akhirnya kita tergelincir dalam neraka Allah. Yang ketiga musuh kita, dal shin, ye tisra ke dushman kia mim. Mim ye kia mahol. Mahol apa dia? Mahol adalah suasana musuh kita. Suasana dunia adalah musuh kita. Sebab tu kita kena bentuk suasana akhirat, suasana agama, agar rumah kita jadi macam masjid. Sekarang ni kita lockdown, semua dalam rumah kita. Semua dalam rumah kita. Kita semua duduk dalam rumah, tak ada orang duduk luar, melainkan yang essential. Dapat cop polis boleh keluar. Yang lain kita duduk dalam rumah. Kalau rumah kita hari-hari duduk tengok TV, rumah kita macam panggung wayang, nanti hati-hati ahli keluarga kita pun dah macam karakter-karakter dekat dalam TV tu dah. Ada yang suka tengok Korea, menangis-nangis tengok cerita Korea. Akhirnya orang dalam rumah tu pun dah jadi hati tisu macam Korea. Ada bapa yang suka tengok Hindustan, Bajrangi Baijan lah, kalau Honaho lah, Dilwale, macam-macam cerita. Akhirnya dia pun jadi macam watak Hindustan. Sikit-sikit nak mengamuk, sikit-sikit nak merajuk, sikit-sikit terajang dinding, terajang almari. Habis anak kecil pun duk tengok kartun. Dia pun dah jadi macam kartun lah, budak-budak kat rumah. Sebab tu jangan jadikan rumah kita bahagian daripada bahagian panggung wayang. Ada rumah dah macam restoran, makan yang raja. Satgi Food Panda datang, satgi Lala Move datang, satgi Food Grab datang, macam-macam makanan masuk dalam rumah.
dah jadi macam restoran dah. Orang rumah tu semua siap-siap bulat-bulat belaka. Sebab apa? Makan tak berhenti. Ada rumah macam hotel, tak berhenti, bangun tidur. Orang rumah tu aja tidur je, lepas bangun tidur, lepas bangun tidur. Kalau kita tak bentuk rumah kita sebagaimana Masjid Nabawi, rumah yang hidup dengan 4 perkara: dakwah, ta'alim, ibadat dan khidmat, rumah kita akan jadi seperti mana 3 perkara tadi: panggung wayang, restoran ataupun hotel. Tuan-tuan, kita buat keputusan, masukkan halqah Quran dalam rumah kita. Setiap hari ajak isteri kita duduk bacaan ta'lim. Dan ada rumah anak-anak kita dengar Fatihah mereka, dengar Quran mereka. Jadikan rumah kita seperti mana rumah para sahabat. Daripada rumah-rumah mereka keluar orang-orang yang memiliki kerisauan agama yang cukup hebat. Ini masa untuk kita audit rumah-rumah kita. Lockdown, Allah suruh kita untuk audit rumah kita. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini musuh kita yang ketiga, mahul, keadaan. Kita yang bentuk keadaan. Kalau keadaan agama, maka yang lahir daripada rumah kita ialah orang yang memiliki kerisauan akhirat, anak-anak akhirat. Kalau kerisauan dunia, kalau dunia yang kita masukkan, maka rumah kita suasana kita di dunia, maka orang-orang dunia akan lahir daripada rumah kita. Yang terakhir, nun apa dia? Ni 3 semua kat luar. 3 ni semua kat luar. Yang pertama, dunia kat luar. Yang kedua, syaitan kat luar. Yang ketiga, mahul kat luar. Yang keempat ni kat dalam. Nun apa dia? Nafsu. Nafsu dekat dalam kita. Nafsu ni dapat dididik dengan apa? Dengan amal. Nak didik nafsu tadi 4 perkara tadi. Banyakkan dakwah, banyakkan cerita kebesaran Allah dalam rumah. Yang kedua, banyakkan amalan ta'lim wa ta'alum. Baca muntaqab hadis, baca fadail amal, baca hayatus sahabah. Masukkan kehidupan mereka dalam rumah kita. Yang ketiga, ibadat. Banyakkan ibadat lepas subuh begitu ke ahli keluarga kita. Jangan tidur lagi, relax, buat tenang. Ambil tasbih dulu, zikir 300 pagi. Kemudian baca Yasin dulu, insya-Allah. Mari kita dengar beberapa hadis Nabi. Lepas tu breakfast apa semua. Tak apalah, nak nap, nak khailulah sekejap, tidurlah. Zuhur bangun, selesai makan tengah. Kita buat jadual supaya apa? Suasana dalam rumah kita ada suasana masjid, suasana ibadat. Dan yang terakhir, khidmat. Kita ajak anak-anak kita untuk duduk dalam khidmat. Dia faham bahawa khidmat ni benda yang besar lah agama. Khidmat dapat Allah, khidmat dapat Allah. Nabi beritahu apa dalam hadis qudsi, in wajadtani wajadta kulla syai. Siapa yang dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Nak dapat Allah, khidmat. Begitu ni abang sulung, siapa sedia basuh tandas, siapa sedia sapu mop lantai depan rumah, siapa sedia untuk sapu sampah dekat ruang tamu, siapa sedia. Kita bentuk rumah tangga kita jadi suasana khidmat. Dan beritahu kelebihan khidmat, targhib kepentingan khidmat. Bilal bin Rabah berkhidmat kepada Nabi. Bilal bin Rabah, Nabi beritahu apa? Nabi beritahu, aku dengar tapak kasut kau dalam syurga. Nabi dengar tapak kasut Bilal dalam syurga. Tuan-tuan, Abu Ubaidah Abdullah Ibnu Mas'ud, khidmat Nabi. Dia fuqara, satu orang yang begitu hebat dalam Quran. Abdullah bin Abbas pun daripada kecil khidmat Nabi. Jadi satu orang fuqaha di umur yang sangat muda. Anas ibn al-Malik, satu yang khidmat Nabi. Satu orang yang menjadi orang yang diberkati kehidupan, panjang umur, banyak zuriat, alim. Ini kesan daripada khidmat. Khidmat ialah sifat mereka, para sahabat. Mereka ialah orang yang hidup mereka melakukan khidmat. Sekarang ni kita nak bentuk suasana khidmat dalam rumah kita. InsyaAllah tuan-tuan mohon dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni 4 musuh kita. Kalau kita dapat mengenal pasti mereka, kita faham keadaan mereka, insya-Allah jalan untuk kita melangkah ke arah redanya Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bukan makin mudah, tetapi makin jelas, dan kita mula faham bagaimana nak tackle semua ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam hati kita seperti mana yang Allah telah hadirkan dalam hati para sahabat. Dan insya-Allah tuan-tuan, mungkin sekadar itu dulu pada kali ini. Kita jumpa lagi insya-Allah hari Selasa ni. Hari Selasa ni insya-Allah mungkin kuliah duha. Zuhur saya ada urusan sikit. Jadi kita akan bersiaran audio kuliah slot saya pada hari Selasa dan Khamis, insya-Allah kuliah Zuhur. Kecuali pada hari Selasa ni saya ada program pada waktu petang. Jadi saya minta izin kepada admin untuk
diadakan Selasa ni waktu duha, insya-Allah. Semoga Allah Taala terima kita, dan insya-Allah beberapa kisah sahabat saya akan baca daripada kitab yang saya susun, kitab Ibadur Rahman. Siapa-siapa di kalangan tuan-tuan, puan-puan yang ingin untuk memiliki kitab ni, insya-Allah boleh tinggalkan komen, saya nak. Nanti akan ada kami punya tim untuk cek, dan mereka akan respon untuk tuan-tuan, puan-puan dapat kitab ni, insya-Allah. Kitab ni kitab yang saya ingat, kitab nipis je, ada 4 keluarga para sahabat. InsyaAllah kita nak cuba belajar kehidupan seperti mana kehidupan para sahabat ridwanullahi ajma'in. Semoga mereka dah melangkah hampir dengan Allah, kita pun nak ikut step mereka, dan supaya kita sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita doa sikit, semoga amin daripada tuan-tuan puan-puan sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang sedang pandang kami, pandanglah kami seperti mana Kau telah pandang Nabi dan para sahabat. Kami tak pandai, kami jauh, kami jahil, kami bodoh, kami hina. Kami hidup lepas wafatnya Nabi, ya Allah. Kami tak pernah tengok muka Nabi, tapi kami begitu rindu pada Nabi setiap kali kami baca sirah, kisah kehidupan baginda Nabi. Ya Allah, kami malu, ya Allah, kalau kami mati nanti dengan daki dosa, sedangkan segala nikmat Kau bagi pada kami lebih pada apa yang kami minta dalam doa kami. Ya Allah, tolong ampunkan dosa kami, ampunkan sama ayah kami, ampunkan dosa anak isteri kami, guru-guru kami, sahabat handai kami umat ni. Ya Allah, wahai Allah, Kau sedang pandang kami. Tangan kami ni berlumuran dengan dosa, kami malu nak angkat, ya Allah. Tapi kami tahu Engkau lah Tuhan yang maha menerima taubat, ya Allah. Tolong terima taubat kami, ya Allah. Wa Islam sedang diuji, ya Allah, seluruh dunia. Palestin, Syria, Yaman, Uyghur, mereka ditindas, dihina kerana kelemahan dakwah kami, ya Allah. Kami yang kurang buat dakwah, kami kurang doa kepada saudara-saudara kami, sehingga anak-anak mereka dibom di depan mereka, rumah mereka dihancurkan, ya Allah. Mereka dihina, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bangunkan agama, tegakkan agama. Ya Allah, Kau dilahirkan dalam hati-hati kami kecintaan kepada Engkau dan Nabi SAW, sehingga tak ada benda yang lebih besar dalam hati kami melebihi daripada agama ni, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana pilih kami untuk hidup dengan hidayat ni, untuk hidup dengan Islam ni, ya Allah. Kami kadang-kadang menangis tengok orang bukan Islam lalu depan kami. Mereka akan mati, kami akan mati, ya Allah. Kalau mereka mati tanpa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, neraka untuk mereka sampai bila-bila, ya Allah. Wahai Allah, kehidupan akhirat bukan mudah. Kehidupan akhirat kehidupan yang sangat susah, ya Allah. Kami baca Al-Quran berkenaan dengan cerita-cerita akhirat, ya Allah. Kami jadi takut, ya Allah. Kami risau kalau kami mati dalam keadaan Kau belum ampunkan dosa kami. Kami mati dalam keadaan masih orang bukan Islam, tetap dalam keadaan kekafiran mereka tanpa kami buat apa-apa, ya Allah. Kami malu dengan Kau, ya Allah. Kau hantar kami ke dunia untuk maksud seperti mana sahabat dan Nabi hantar ke dunia, tapi kami sibuk dengan dunia sehingga kami tak buat apa-apa lagi untuk agama, ya Allah. Kami nak jawab dengan Nabi ke akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, Kau kuatkan hati kami untuk melangkah dalam kerja dakwah, ya Allah. Kau uji kami dengan pandemik, dengan COVID ni, ya Allah. Bahkan semua daripada Engkau, ya Allah, Kau angkatlah daripada kami, ya Allah. Kau bersihkan hati-hati kami daripada segala kehitaman dosa. Kau bersihkan hati-hati kami daripada dimasukkan perkara-perkara yang haram dalam badan-badan kami. Kami takut, wahai Allah, tak kalau kami berada di tempat yang makbul, di masa yang makbul, kami yang tak makbul, wahai Allah, kerana ada benda syubhah haram dalam jiwa dan diri kami, ya Allah. Wahai Allah, Kau hadirkanlah dalam hati-hati kami, jiwa-jiwa kami untuk bertaubat kepada Engkau, wahai Allah. Kami malu, wahai Allah. Wahai Allah, sungguhnya semua milik Engkau. Tak ada apa yang ada pada kami. Kami punya semua Engkau punya, wahai Allah. Kami bentangkan pada Engkau, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalat taba'ana ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa saudara-saudara kami yang telah pergi meninggal dunia, ya Allah, di tahun ini, ya Allah, dalam keadaan ujian COVID-19, ya Allah.
keluarga-keluarga yang telah meninggalnya, ahli keluarga mereka kerana ujian ini, ya Allah. Kau berilah ketabahan kepada mereka untuk terus hidup dalam keadaan diredai oleh Engkau, ya Allah, dalam keadaan tabah, ya Allah, dan melangkah maju dalam kehidupan dunia dengan ketaatan, ya Allah. Ya Allah, apa yang Nabi SAW nak untuk kami itu kami nak, apa yang Nabi nak jauh daripada kami itu kami tak jauh, ya Allah. Rabbana amanna bima anzalat tab'ana rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jazakumullah khair. Terima kasih semua. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah tak dapat nak baca semua untuk tuan-tuan punya komen-komen ni. Masya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Semoga dapat sebab kebaikan. InsyaAllah setiap daripada apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri, dan semoga jadi sebab kebaikan untuk kita semua. Jazakumullah khairan kathiran. Sama-sama semua. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya, insyaAllah.